So we proceed with the sizing selection of battery and PV module. Several calculation to determine the system sizing. First is PV module sizing, and the one is battery sizing. So when we talk about the standalone, of course lah, we need to have the battery in order to buffer our energy, generated energy through the day, so that we can use it during the night. Okay, for the case of standalone system. So let's say we have the example of PV array. Kita tak tahu PV array brand apa ni, kan? So basically kita dah went through sebelum ni yang ada data specification. They have the output power, they have the VMPP, then they have the IMPP. Ini sama lah macam IMP. Then they have the VOC, then the IAC, for example. Okay? So even though they write the MPPT, so the target is to target the minimum watt peak. Kita panggil sebagai minimum watt peak. Okay. If you still remember, this is all about the things that we have calculated before. Kejap Sorry, ada interruption buat kat rumah kan. So the 745 watt hour per day is the total energy demand. Total energy demand. This all the total that kita kira yang sebelum tu lah, yang apa tu, E required daily. E required daily tu yang DC campur dengan AC bagi dengan inverter efficiency bagi dengan system efficiency kan, system kan. Okay, that's the total energy demand. Okay, and then will be divided with the equivalent sun hours. Itu yang tadi saya cakap, yang kita ambil minimum, kita panggil sebagai design months. Okay, design months tu maksudnya kalau kita ada data for a year, and ni bukan sikat ini adalah data irradiation tadi lah. So kita ambil daily tu, kita ambil average daily tu kan, daily radiation kita ambil yang paling rendah lah. So that is what we call the design months. So let's say here is 4 hours like I told you before. Commonly used SEDA pun, the design pun untuk case Malaysia. Basically 4 hours lah, senang, 4 hours. Okay, 4 hours. So we assume that we have the 1000 watt over square meter for 4 hours. Of course, usually we get more lah. We get more. This kita fokus untuk 4 hours yang maximum lah. And then we divide it and then we get the 186.25 watts. So this is the minimum watt peak that you need per day, okay, per day for your system. Based on the calculation yang kita guna, tak ingat dah berapa bab tu, 4 biji, ada lampu satu, kan? 4 bulbs and 1 TV, 1 PC, that kind of thing. Right? Finally, we get a 745 watt hour. So that 745 hour, if we are able to get the sunlight, the 1000 watt of square meter of sunlight for 4 hours, then we are going to need the 186.25 watt per day. Okay, per day we need this. Ui, alamak, dah terconteng pula. Sorry. So next, we are going to calculate the number of panels. So since we need this kind of watt per day, so the total watt that we get from here, okay, the total watts that we get from here will be divided with the rated power of the modules that we are going to use. Let's say you use 200 watt. Kalau guna 200 watt jadi berapa? 0 point something, which is you round up becomes 1. But in this case, we use 100 watt. So we get 1.86. Then for sure, you need to round it down. Round it up. Round up lah. Ini kena round up lah. Confirm lah. If you round it down, because the term is minimum. Minimum, then you're going to round up. Anything, this is a minimum requirement. So you have to be more. You have to get more than that. So that's why we round up. Then we need the 2 pieces of 100 watt PV panels.
Okay, in order to fulfill the energy requirement that we set up before. Okay. Sir, Okay. sir, ada orang yang tak boleh masuk. Ada orang tak masuk? Alamak, kejap. Alamak, kejap. Dia patutlah auto emit. Kenapa dia tak auto emit? Ada lagi ke yang tercicir? Ada lagi ke yang tercicir? Ada kot. Sepatutnya auto emit. Ui, datang ni. Okay, maksud dia ni. Dia sepatutnya auto emit. Kenapa dia tak auto emit? Okay. Sorry. Yeah. Let me continue. So, sorry lah saya tak bawa screen satu lagi. Susah saya nak tengok. Satu je kan. Okay. So, for this case, ni mana? So, for this case, So, nak tanya yang tadi yang rated power output kan? Okay. Dia itu sebenarnya dia juga refer kepada maximum power dekat datasheet biasa. Betul? Jadi, bukan, saya mau tanya ini aja. Mau tahu confirm. Ini PMP lah. PMP ni daripada soalan modul dalam datasheet kan? Ya, maximum power itu kan? Betul. Maximum power tu, PMP tu. Abaikanlah ni. Ini dia mengelirukan. Abaikan. Lupa nak delete lah. Dia sebenarnya PMP lah, datasheet tu PMP je. Okay, then dapat 1.86, then you round it up, becomes 2 panel. So we need 2 panel lah. If you use only one, so you make terrible mistake lah. Because we need this kind of watts per day. So we must get 2 piece of panel, 100 watt, then you get 200 watt maximum. For sure, if the normal weather, unless hujan, you're going to get the sufficient power lah for your appliances or your bulbs. Okay. Ada lagi ke yang tercicir kat luar tu? Pintu yang tak boleh masuk? Kalau ada beritahu Okay. So what's next? So since E required daily is 745 watt hour, so the recommended SV ni bukan supervisor, ni system voltage, is 12 volt. Ingat lagi, ni minggu lepas ni tu. Ingat kan? Less than 1 kilowatt hour, so the recommended SV is 12 volt. Between 1 and 4. Okay, 1 and 4, 24. More than 4 kilowatt hour, then it's 48. Okay? Remember lah. Faham, make sure you understand lah. So 745 watt hour, which is less than 1 kilowatt hour, so the system voltage recommended even by the SEDA is 12 volt. Okay, 12 volt is the 1 pieces of lead acid battery yang normal tu. So 12 volt, biji saja, series. Okay, so therefore, see the module VMPP is 16 volt. Okay, kat sini ada benda penting. Okay, kalau kita reflect balik yang tadi, yang ni datasheet dia ada VMPP ataupun VMP lah. Ikutlah VMPP, VMP voltage at maximum power, whatever it is lah. As soon is the VMP. It's 16 volt. Okay, 16 volt. Apa kaitan dia? 16 volt. Okay. It's 16 volt which is greater than the supervisor. Supervisor which is 12 volt. Only one module is connected in series. The rest of the modules will be parallel. The rest of the modules, total modules berapa tadi? 2. Okay, 2 modules. Because the VMPP ni bunyi macam MPP kan. Okay, VMPP ni lebih besar daripada system voltage, which is 16 over larger than 12. Okay. So, one module is connected in series. Satu je cukup untuk sambung secara series. The rest will be parallel. Maksudnya apa? Maksudnya
Kalau kita sambungkan modul ni, modul gini. Macam ni je. Then yang ni ada lampu kita lah. Saya satu ada lampu kan. Ni lampu Allah. Yeah. Lampu macam ni. So ini 12 volt. Silap. Ni apa benda? Sekejap. Bateri kat mana bateri? Bateri je Bateri. Alamak, salah lukisan. Sorry. Salah drawing. Modul. Okay, then we have the battery lah here. Sorry. We have the battery here. Then from the battery ni kita ada load kita lah. Okay, ni load kita lah. So battery sini. Okay, so battery ni 12 volt. Sistem voltage kita tu 12 volt. So enough for us to charge the battery. Okay, tak perlu pakai converter pun. Tak perlu sebab mungkin kita ada charge controller. So charge controller, ingat charge controller tu dia akan 16 volt tu dia akan ikut rated voltage lah. Battery voltage tu dia akan 12 volt. Which is kalau ikut logik dia boleh drop lah. Maksud saya boleh step down dan sebagainya. Sebab 16 volt boleh charge 12 volt. Okay. But the 12 volt cannot charge 16 volt. Ya, kita tak ada step up transformer pun. Kita tak ada boost converter pun. Dia mesti syarat dia satu, sistem voltage kita berapa. Lepas tu kita punya VMPP untuk modul kita tu mestilah lebih tinggi daripada sistem voltage tu. Kalau seandainya contoh let's say lah sistem voltage kita contoh 24 volts. Then we have 16 volts. Kita nak buat macam mana? Kita kena buat apa? Kita ada 2 biji modul je. Expectation sambungan kita macam mana? Expectation sambungan kita adalah macam ni. Kita akan sambung 2 biji modul on series dan lepas tu ada bateri. Bateri ni dah jadi 2 lah sebab ada 24 volt. Okay. Dia akan jadi 24 volt dan sini load kita lah. Kita parallelkan untuk load lah. Sebab apa? Bila buat total dua-dua ni dia akan dapat 32 volt. 32 volt boleh charge 24 volt. Faham tak aku cakap ni? Boleh faham tak? Apa maksud saya? Faham. Tak faham. Tak faham, okey. Yang ni faham tak? 16 volt. Sebab VMP kita 16 volt. Sistem voltage kita 12 volt. So cukup satu series saja modul kita tu. Sebab kita ada 16 volt yang boleh charge 12 volt bateri. Itu faham? Siapa tadi cakap tak faham tadi? Boleh faham yang tu? Faham sir. Okay. Tapi let's say sistem voltage kita sudah up. Mungkin lah dia punya load dia banyak guna. Let's say dia akan jadi 24 volt. Dalam keadaan modul kita tu 16 volt saja. Bila 16 volt, kita tak boleh charge bateri 24 volt. Dia tak boleh sebab voltage itu lagi rendah. Voltage charging tu lagi rendah daripada voltage yang sepatutnya. So mungkin dia akan reverse current. Faham maksud reverse current? Bateri sebaliknya akan mengalir arus elektrik tu daripada bateri kepada PV modul pula. Kita bukan nak charge PV modul, kita nak charge lah bateri. Jadi untuk kes ni kita tak boleh lah sambung satu series. Yang ni kena sambung 2 biji tu sambung series. Sebab kita ada 2 biji modul. Bila sambung series dia akan jadi 32 volt. Faham tak? Kita tak faham. Okay, faham sir. Betul. Boleh ke? Ada yang tak faham lagi? Masih ada lagi yang keliru? Sekejap. Dia tambah slide sekejap. Set. Slide. Okey, sekejap. Okey. Kes yang pertama, kita anggap kita yang total modules tu yang kita ada, kita hanya ada 2 biji je. 2 pieces. Di mana VMP dia adalah 16 volt. Okey. So yang untuk kes yang pertama ni, sistem voltage dia adalah 12 volt. Maksudnya
sambungan kita, connection kita tu sebenarnya kita sambung saya buat modul macam ni. Sekejap. Silap ni. Silap. Tadi. Bateri. Ni abaikan silap. So bateri ni biasalah, bateri biasa. Lepas tu kita ada load lah sini. Tak apalah, saya letak resistor lah, senang. Senang cerita. Ni load. Okay, yang ni sebab apa? 16 volt. Voltage ini 16 volt. Dan ini adalah 12 volt lah. Dan of course lah, kita ada charge controller lah. Tapi tak apa. Maksudnya kita pakai charge controller, 16 turun 12, tak ada masalah. 16 volt to 12 volt. Okay. Sebab ni lagi tinggi, higher. Okay, higher. Case ni yang kedua. System voltage 24 volt. Okay, 34 volt. Sambungan kita macam mana? Sudah tukar lah. Kita kena sambung parallel. Okay, kita kena sambung modul tu secara sesiri. In series. In order to charge the battery. Yang ni sekarang dia dah up 2 biji bateri kan, dia akan jadi 24 volt. Modul pula kita sambung series. Dia akan jadi berapa? Dia akan jadi VMP prime dia baru lah. 32. Sebab 16 nak 2. Okey, untuk kes ni barulah 32 volt to 24 volt. Okey. Sebab apa? Higher. Tapi 16 volt to 24 volt not good. Okay, tak boleh, enggak bisa. Sebab voltage dia rendah. Okey, mungkin awak pakai boost converter daripada 16 jadi 24. Ya, voltage dia akan naik, dia mungkin boleh charge tapi dia sangat lambat dan akan membazir loss lah. Sebab voltage rendah, kita up lagi, sebenarnya dia akan menyebabkan loss lah. Okay. Kalau kita step down tu okey lagi lah. Sebab dia dah tinggi kepada rendah, dia okey lagi. Tapi kalau dia rendah pada tinggi, dia pakai boost converter pun dia akan issue lah kat situ sebenarnya. Okay. Biasanya kalau yang untuk sistem yang biasa standalone ni, kita punya rated modul tu mestilah lebih tinggi. Voltage kita tu mesti lebih tinggi daripada sistem voltage. Kalau kita punya sistem voltage, saya up sikit. SB 48 volt kan, 48 volt. Sistem ni tak comply lah. Okay. Tak comply sebab apa? Dia ada 2 biji modul je. 2 biji modul boleh perabat 32. So 48 memang confirm tak boleh lah. Maksudnya the early calculation already we get the 48 volt lah. Maksudnya tak valid lah, soalan ni tak valid lah untuk SV 48 volt. Boleh? Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau untuk case sistem voltage 24 volt, dia dah tukar arrangement pula. Modul tu perlu disambung secara seseries in order to produce 32 volts so that the battery can be charged. The battery of 24 volt can be charged. Baru boleh charge. Yang untuk case nombor 2 ni. Yang ni tak kisah. Sebab 16 to 12 tak ada masalah. Boleh. So kalau you design betul-betul, benda ni kena ambil kira lah. That's why it's very risky if you use the PV module with 12 volt rated. Betul-betul VMP dia tu 12 volt. Biasanya for the module that we use the module with the VMP of 12 volt, dia punya nominal tu, biasanya lah sistem kita tu sekadar 6 volt ataupun 5 volt ataupun 9 volt je. Sekadar nak power up Arduino je. Tu tak apa lah, boleh lah guna. Tapi biasanya for the system that we are going to use the kalau biasalah 100 watt punya rated ni biasanya 16 to 18 volt lah. Tu memang dah biasa. Available in the market. Memang dia dah set up macam tu. Supaya kita boleh charge bateri 12 volt. 100 watt tu biasanya dapat 18 volt. Biasanya 16 to 18 volt dia punya VMP. So that we can charge single battery of 12 volt. Tapi kalau you beli yang kecil, biasanya yang 10 watts ataupun yang 30 watt sometimes, dia punya rated voltage dia 12 volt lah. Itu agak risiko lah. Tak boleh nak charge tu 12 volt tu. Susah. Kemungkinan kalau ada awan dan sebagainya, dia akan drop lesser than 12 volt, so the battery cannot be properly charged lah.
Kalau sambung kat charge controller kadang-kadang tak detect. Mungkin tak detect. Okay. Any question? Boleh faham? Hello. Jadi maksudnya yang total value untuk PV tu dia mesti besar lagi dari yang supply dari yang Betul. Mesti lebih besar daripada sistem voltage ataupun sistem voltage tu bateri kita tadi lah. Bateri kita punya sistem tu. Mesti lebih besar. Okey. Tak boleh ngam-ngam tak recommend. Nanti kalau ada awan datang dia akan drop. Nanti dia tak properly charge. Takut charge controller tu dia tak function. Dia kadang mungkin jadi stop sebab dia tak cukup kan. Dia punya tu tak cukup. Input voltage tu tak cukup. Okey. Okey ada lagi soalan lain? Sebelum saya boleh proceed ke tempat lain. Okey. Okay, battery sizing and selection. Okay, sekarang kita move to the battery size. Choosing the battery. Macam biasa, limited based on what is on the market and how much you have to spend. Bateri ni lah yang saya pernah sebut sebelum ni kan. Takat yang saya tahulah, yang saya beli 100 AH deep cycle lead acid ataupun valve regulated lead acid. Kadang dia VRRA. VRRA tu valve regulated lead acid battery. Okay. Saya beli yang gel kot, tak ingat. Gel saya rasa sekitar RM900 kot. Macam tu lah. 900 ke RM950. Ini beberapa tahun dululah. Ini memang dedicated untuk yang deep cycle, deep cycle. Bukan yang bateri kereta tu. Bateri kereta bukan deep cycle. Okay. And then when you see, identify, ni dia ajar je nak beli kan. List important characteristic that can fit within your budget. Biasanya orang akan aim pada ni lah. Dan biasanya pastikan dia adalah 12 volt. Itu biasa, typical. Biasanya orang akan cari kapasitinya lebih besar. Same goes to phone, smartphone kan. Smartphone, certain phone yang lama-lama 3,000, 2,800 ke. Tapi kalau beli yang baru-baru ni boleh pergi sampai 6,000 mAh kan. And so kita akan aim pada size yang besar lah. In the same time, it will trade off with the price. Bila larger capacity, of course lah the price is more lah. So kita akan cari pada brand yang lain. Itulah konsep dia. You calculate the capacity of your battery. So the capacity of the battery required depends on 3 primary factors. Ni yang kita kira sebelum ni, ingat tak yang kita kira. Daily system charge requirement tu maksudnya dalam satu hari. In one day, how many ampere hour of capacity we need in order to fulfill our necessity. I mean our appliances. Okay. So itu yang AH. Okay, battery pun AH, then daily system requirement kita pun AH. Oh, senang lah nak compare. Okay, what's next? The maximum allowable depth of discharge. Okay, DOD max. Untuk bateri yang proper, like online tu kadang-kadang dia tak bagi you datasheet. Kadang-kadang brand yang tak apa-apa kan. Untuk bateri yang proper, brand yang okay, dia ada datasheet dia lah. Dia ada tulis DOD tu. DOD max tu berapa persen. I will say here, they say that deep cycle, okay? Deep cycle battery, deep cycle 50%. 50% je sebenarnya DOD max tu. Okay? Lepas tu yang standardnya shallow cycle batteries, bateri motor, bateri kereta tu sekitar 20% je lah. Sebab tu deep cycle ni maksudnya dia depth of discharge tu. Sebelum dia stop sendiri tu, the amps that you can use tu dia ada relax. Okay? Deep cycle tu dia lebih dalam. Dia boleh amps yang lebih tinggi. Okay? Contoh bateri lori. Bateri lori yang ada crane ke, dia bateri dia besar biasanya. Biasanya tu deep cycle kalau hitam. Kalau yang kereta dan juga motor tu yang standard ni lah. Okay, that's the second thing. Third one is the reserve storage factor. The number of days. Kita panggil sistem autonomi. Yang ni yang saya cakap tu.
kita kalau design standalone system tu, biasanya kita tak design untuk sehari lah. Sebab when you go totally off grid, using only PV, your bukan enemy. Your main challenge is the cloud, is the rain season, the weather. The weather is one of our big challenge lah, about the PV standalone PV system. Even though they have the weather forecaster, but still there is humanity factor kan. Kita tak tahu kan, kuasa Tuhan kan, bila hujan kan. Walaupun you tengok forecast tak hujan tiba-tiba kan, sebab apa yang kuasa kita kan, di luar kuasa kita. So sometimes people design will consider number days of storage atau system autonomy, reserve storage factor, beberapa hari. Contoh, kita tak design untuk 1 hari je, kita design contohnya 2 hingga 3 hari. Let's say, kalau hujan beberapa hari pun dia bertahan lah, maksimum 3 hari sebelum dia completely out of battery lah. Tapi, we are going to play with the cost lah, again, cost, lepas tu size dia lebih besar lah. Okay, cost lah tadi, main pada cost lah. Dia akan jadi, biasanya kita design untuk minimum 2 hari contohnya. Maksudnya kalau hujan sekalipun, hujan sehari dia boleh tahan lah. Sebab hujan tak boleh nak elak kan. So if we get a rainy season for 1 day, then it's okay. But more than 3 days, then maximum tak boleh lah. Bila dah 3 day tu nampak gayanya semua kena bakar unggun api lah. Nak nyalakan lampu, nak nyalakan api, gunakan unggun api lepas 3 hari. So agak critical lah kat sini. Of course the PV module itself and the one is battery critical lah sebab people will get problem the most during the night kan. Malam tu lah yang kita nak pakai lampu sangat tu. Siang hari rasanya ada matahari lagi. Boleh lagi. Boleh lagi. Tapi malam tu lah yang lampu kita perlukan malam. Tidak memang gelap gulita kan. Situlah. Sebab tu dia critical. Waktu malam. Bateri ni diperlukan sebab nak fulfill malam tadi tu. Bukan semata-mata sebab siang. Then I think because kalau if you use the battery, the output power ataupun output current yang keluar daripada bateri tu lebih konsisten lah. Kalau kita guna load yang steady loadnya, contoh nak juga pakai aircon walaupun kita pergi off grid, nak juga pakai aircon sebab panas kan rumah kan, kipas tak cukup. Dia pakai aircon juga. Dia aircon ni kan kita tahu kan dia ada 1 horsepower, 1.4 horsepower. So it's much consume lot of energy kan. So dia akan tarik lebih banyak, betul tak? So benda-benda ni critical lah. Okay. So minimum number of battery. Kat sini apa yang penting sebab nama, the term is battery sizing. So the minimum number of battery, it must be minimum number. Sama macam the watt peak, the minimum power. We don't say maximum power. Maximum power is, we always need maximum power lah. But we need to set up the minimum number. So we call that as the minimum number of battery. Okay. So this is the item for the minimum number of battery. There will be 2. One is battery in parallel. Second one, battery in series. Okay, everything will be decided based on the we call that as battery required. Ni apa panggil dia? Daily system charge requirement. Daily system charge requirement. Bukan silap. Required capacity. Sorry. Okay, required capacity. Yang daily system requirement ni yang saya cakap tadi tu. Dalam sehari berapa AH. Tapi the required capacity ni consider what? System voltage, DOD max of the battery. Ini tadi datasheet ataupun tadi saya cakap typical value ada 50%. 50%. Then number of storage days, ni lah ikut pada soalan 2 to 3 days maybe. So all the total required capacity, is considering all these factors. Okay, so you akan dapat a total of AH yang lebih besar lah, confirm lah akan lebih besar lagi. Dia based on berapa kita punya system voltage, memang semua main lah. Okay, so ini adalah required capacity yang kita perlu ada. Kita tahu. Next apa? Number of battery in parallel. Macam mana kita nak tentukan number of battery in parallel tu? Maksudnya berapa capacity yang kita perlukan? Senang je. So ini yang memang totally akan dapat AH.
berapa total, and then the battery capacity that we use. In other words, if we use the larger capacity of the battery, you are going to need less lah, of course lah, but the cost is lain lah, different lah. So kalau 100 Ah dengan 200 Ah, secara logiknya 100 Ah memerlukan 2 kali ganda numbers of battery in parallel. Ni parallel perlu 2 kali ganda berbandingkan 200 Ah. Okay, that's the parallel lah. In order to fulfill the required capacity tadi. Mesti kena ada, mesti wajib. Okay. Next adalah apa? N battery in series. Ya. Yang ni yang sistem voltage tu critical tu. Kalau 24 volt, battery biasanya kita guna 12 volt kan. Will be based on the 12 volt rated lead acid battery kan. So if 24 means that 24 over 12, then you need the 2 pieces of batteries connected in series. Ini series. Capacity yang kita kira tu pula in parallel. Dia banyak kan? Nampak tak? Cost dia lebih tinggi kat situ. Kita nak capacity tu. Required capacity tu lah. Dia memang main pada load. Macam yang bawah ni totally ikut kita punya sistem voltage. Sistem voltage ni bergantung pada load demand kita. Then dia jadi besar dan kecil. Berapa kilowatt hour sistem kita tu. Lepas tu kita nak berapa hari pula. Nak berapa hari pula kita nak. Tahan seminggu contohnya. Lagi banyak lah, lagi besar lah. Battery banks yang perlu awak ada. Okay. So the parallel itself ni memang totally depends on berapa banyak hari, berapa bateri apa jenis guna. Kalau guna bateri yang let's say lithium ion, one of the best is the lithium ion lah. But that cost I think maybe more than twice maybe if compared to lead acid with the same storage batteries. 100 Ah. Kalau tak salah saya pernah beli 1,800 ke? Tak ingat lah. Ke 2,000? Ke lebih? More than double lah, double. The price is double lah. Double. Tapi lithium ion ni, tahu kan lithium ion ni dia punya DOD tu lebih lah. Ada certain battery tu sampai claim sampai 90 to 100 DOD max, maksudnya full, boleh guna full drive. Okay, full drive boleh pakai untuk lithium ion lah. But the lead acid, even the deep cycle 50% sebenarnya, walaupun 100 Ah, in understanding tu 100 Ah tu maksudnya yang awak boleh guna sebenarnya separuh je daripada tu, 50 Ah atau 60 Ah daripada rated yang 1 Ah. Sebenarnya macam tu. You tak boleh design based on 100 Ah tau. Nanti tersilap. Tak cukup bateri. Okay. Okay, so okay, example. Ni example lah. Dia tak ada sesenang ni, data sheet dia biasanya lebih detail. Contoh bateri macam GP ke, bukan promote ni. Atau ni yang brand China untuk lithium ion, Winston ke, dia ada berapa lagi jenis lah. Tu boleh tengok lah dia punya depth of discharge. Let's say lah kita jemput satu bateri ni 60%. Dan standard bateri which is 12 volt. Let's say they have the 21 Ah of capacity. Okay. Okay, as we all know, kita punya tadi energy demand kita, ni yang tadi question tadi berapa ni? Simbang dugun-gang ni question ni. Okay. Ini. So ini adalah total energy demand yang tadi asal-asal 745, and then this is DOD, and this is SV, and this is days of autonomy. Maksudnya we need the system that can withstand us for 2 days if something happens. If the bad weather condition occurs, so our system can withstand until 2 days only. Yes, of course. If you get more days, then that's better lah. That one for the mega scale lah. I think the large scale lah, we need the lots of storage battery banks lah. We call it battery banks. So let's say with 2 days of continuous supply, by using the 12 volt of system voltage, we are going to need the 207 Ah, okay, of capacity. Daily capacity tu, required capacity adalah
Bukan ini, silap. Required capacity for the system for the 2 days one is the 207 Ah. So that is the required capacity yang kita perlukan. Then from there, then we can calculate the number of battery in series. Ni yang tadilah N battery series. So series senang sikit nak tengok number of series tu jelas. Dia based on the system voltage. Since system voltage itu 12 volt, then typically memang kita guna bateri memang size 12 volt pun, then one of the batteries is sufficient to be connected in series. Cukuplah satu bateri itu sambung secara series saja. Okay, itu in term of series. Parallel how much? Okay, parallel ni lah. Let's say number of battery in parallel. So ini adalah N battery parallel. Bateri yang kita gunakan kalau awak guna yang 100 Ah dia lain lah. Kita guna 21 Ah. So kita kira-kira 207 divide with the 21, then you get 9.85 that I told you because this is the minimum. You must round it up, it becomes 10 batteries. Okay, 10 batteries. So number of battery necessary that required for the system with the 21 Ah rated capacity, 1 multiplied with 10. So 1 in series, 10 in parallel. We need 10 batteries, 10 pieces of batteries in order to fulfill our 2-day system, 2-day system standalone. Okay. Remember, if you increase the number days of autonomy a week, so boleh imagine lah 5 kali lah lebih kurang kan. 5 kali tu sebab dia yang ini di effect dekat bahagian parallel lah. Parallel ni. So dia akan jadi banyak lah kan. Awak kena gandakan lagi 5 lah. 50 biji bateri ambil. Okay, maksudnya macam itulah. Any question? Any questions? No, sir. No, sir. Ada lagi No. No, sir. Sekejap. Saya kena buka satu lagi lah. Baru nampak. Mana? Oh ya, sir nak tanya. Ya. Teruskan. Tadi macam kalau 5 hari macam tu just darab kalau 10 hari macam tu just darab 5 macam tu lah. Yelah. Tapi kira betul-betul lah. Saya takut ada tertinggal-tinggal. Ini lah ganti dengan 5 hari kan. Sini lah. Kalau 5 hari lah. Kalau 10 hari darab dengan 5 kat sini kan. Ya. Saya cakap tadi secara umum lah. Ada silap sikit tadi. Tadi untuk 2 hari, untuk 5 hari darab 5 bukan lah. Maksudnya kat sini yang 5 hari. Ini days autonomy yang tukar. Berapa hari? Seminggu lah. So ni akan naik kan. Ya. Okay lah. Boleh? Boleh. Okay. Nak tanya orang lah. Sir, Ya. yang 21 Ah itu dia ambil dari mana? Ulang balik. Yang number of battery in parallel yang dia perlu 21 Ah. Ni daripada ni. Dari sini. Okay. Contoh example je ni. Okay, faham. Ini buka dua nampak nama. Mana? Apalah. Okey. Boleh saya proceed sikit Boleh? Nanti saya patah balik. Okay. Determine the configuration of your battery set. Okay, yang ni tadi. Biasanya kita guna 12 volt battery Ni standard standard. Tapi ada juga
bateri yang 2 volt. Kalau ingat dulu saya pernah cakap sebelum ni. Dia ada bateri 2 volt tau. Biasa ni memang mega capacity lah. Tak salah saya dia tens of thousand Ini menggunakan 12 volt punya rated sahaja. Tapi kapasiti dia besar. Bateri dia besar mana? Bateri dia tinggi meja kot. Macam tu lah. Ada satu tu tinggi lagi kot. Mungkin 1 meter tinggi. Tapi lebar dia tak ada lebar sangat. Mungkin lebar standard. Tapi dia tinggi. Dia tinggi. Tu biasanya memang orang guna kalau betul-betul nak buat microgrid contohnya. Kita ada sistem kita sendiri. Contoh kita ada kampung kita sendiri. Kita tak nak bergaul dengan orang. Kita buat kampung kita sendiri. Kita sama-sama tinggal dalam tu. Makan ubi kayu dan sebagainya kan. Kita duduk dalam rumah dekat kawasan tu kan. Ada dalam 3-4 family je kat situ kan. Kita tak nak campur dengan hal orang kan. Tapi kita ada establish sistem kita sendiri. Biasanya kita tak gunalah yang 12 volt yang standard punya lead acid battery tu lah. Dia agak tak tahan lah. Maksudnya dia tak tahan selama yang 12 volt ni bateri ni. Ini saya tak pernah tengok lagi data sheet dia. Tapi boleh google lah. 12 volt lead acid battery punya. Sangat mahal lah. Sebab dia tens of thousands So dia sangat besar. Okay. So kalau macam tadi lah. Macam tadi kita based on the 12 volt. Kalau soalan tiba-tiba sajalah saya nak prank awak. Saya pun saja letak bateri yang tadi saya bagi kan. Saya tak letak 12 volt. Saya letak 6 volt ataupun 12 volt. Saja nak berdajal. Saja nak bagi tengok awak faham tidak. So at this case tu awak kena SV tu dia ada 12, 24, 48 kan. So maksudnya kalau 12, kalau bateri 6 ni kena darat 2 lah pula. Darat lagi 2. Macam itulah maksud konsep dia. Okay. Lepas tu apa dia? Before choosing a charge controller, ni cerita charge controller lah. So kita dah settle bateri, kita dah settle modules. Sekarang kita nak sizing installation of inverter and charge controller. Okay. Charge controller, first of all, current rating, controller features, ni kita tadi lah MPPT ke apa benda, kadang-kadang dia ada juga yang boleh integrate dengan Arduino, kadang-kadang boleh integrate, dia ada Modbus protokol dalam tu, tengoklah model apa dan apa function yang awak nak. Kadang-kadang dia ada smart system kan, dia boleh integrate dengan Wi-Fi ke apa benda kan, kadang-kadang ada lah, tengok pada harga lah. Tapi first of all, kita current rating tu current rating tu biasanya kita tengok pada input current daripada PV modul kita tu. Contoh satu PV modul 1 watt kan. Biasanya lah, ni saya cakap typical 55 amps adalah IMP dia. Okay, IMP dia. So biasanya, like I told you, if you want to get more current, to have more current, then you are going to connect the PV module in parallel so that the current will be multiplied. So kalau 2 biji ni sama parallel, dia akan dapat 11 kan, 11 amps. So biasanya orang akan refer charge controller tu, amps dia tu berdasarkan daripada input current modul, daripada modul tu. Itu cerita dia. Okay. Tapi dia bukan 100% boleh dapat macam tu. Baseline dia macam tu lah. Tapi nanti dia ada margin sikit nanti. Lepas tu, controller need to be sized according to the system voltage 12, 24 and 48 volt. Dan macam saya cakap sebelum ni, biasanya yang murah-murah lah. Dia boleh withstand untuk 12, boleh support untuk 12 volt and 24 volt tu biasanya set. Dia jarang lah, dia 12 volt saja. Biasanya dia 12 dan 24. Biasanya tu. 48 ni yang biasanya lain dan harga dia lain sikit. Dia separate dan harga dia biasa mahal sikit lah. Okay. Okay, controller must be sized to handle both. Okay, both maximum short circuit current from the array and the maximum demand of the load. Okay, sorry, tadi saya kira yang IMP kan, tapi sebenarnya dia tengok pada IC lah. Dia tengok yang current yang lebih tinggi lah current yang tinggi. Okay. Charge controller size boleh daripada 5 to 50, even 100 pun ada. So many charge controller have the same charge and load output rating 10 amps. 10 amps controller tu maksudnya apa? Dia boleh handle 10 amps input current from the PV module dan juga
10 amps untuk load. Maximum load yang kita boleh supply adalah 10 amps dan juga maximum current based on the IC tadi yang masuk daripada PV module tu pun 10 amps juga. Itu maksudnya. Kalau awak Google nak cari charge controller, biasanya awak kata macam ni. Contoh 30 amps MPPT charge controller. Ni kalau nak beli kat Shopee ataupun dekat Lazada kan. Sini awak Google 30 amps MPPT charge controller. Ni 30 amps ni membawa masa yang tadi lah. So bila 30 amps instead of 10 amps, 10 amps ni saya tak recommend langsung lah kalau awak beli. Jangan belilah 10 amps ni. Sebab apa? Sikit sangat. Satu modul je. Biasanya satu modul dia dah cukup dah. Kita tak nak satu modul because kita nak multiply current kan. Bila current multiply current yang akan masuk kepada bateri. So bila multiply current yang masuk kepada bateri lebih cepat full charge. Okay. Sebab tu kita parallelkan modul tu supaya lebih banyak kita inject current masuk kepada bateri cepat charge. Itu tujuan dia. Pentingnya kita parallelkan PV modul kita tadi. Okay. Series tadi sebab apa? Kita nak comply dengan sistem voltage tadi tu je sebenarnya. Sebab at the end bila kita ada inverter, dia cerita lain lah. Inverter tu dia akan invert lah. Dia akan step up, dia akan boost up the voltage and then dia akan invert daripada DC kepada AC. Tu cerita lain. Kita ceritanya original masuk pada bateri tu dulu. So series tu tujuan apa? Tujuan kita boleh charge bateri. Macam tadi lah. 32 volt baru boleh charge 24 volt ni bateri. Konsep macam tu. Okay. To determine the array current size, calculate the maximum short circuit current of the array and multiply if 1.25. Okay, tadi contohnya IMP 5.5. Lepas tu IC contoh IC kita 6. Okay. Macam mana kita nak kira? Kita tak boleh ambil 6 lah. Tadi saya sebut IMP kan. Sebenarnya kita tengok pada IC which is yang maksimum. Current yang lebih maksimum adalah 6. So, kita tak boleh ambil 6. Kita beli charge controller yang 6. Tak boleh. Kita kena darab lagi 1.5. 1.25 sorry. 1.25 sama dengan berapa? 7.1.5. Mungkin 7.25. 7.5 kot Mungkin 7.5 amps. So ini adalah margin. So ini adalah sistem kita. So kita kena cari charge controller yang lebih besar daripada 75 ampere ataupun lebih besar lah yang kita boleh consider kita nak parallelkan. Contoh kita nak parallelkan 2 kali, it must be 15 amps kan. So kita kena cari charge controller yang lebih tinggi daripada 15 amps to make sure 2 biji modul kita bersambung secara parallel. Macam tu, cara nak beli tu. Okay. Tanya saya 30 amps should be enough. Itu je. Bukan promote tapi 30 amps should be enough. Biasanya modul kita, satu modul even yang kencang 240 lebih pun dia dalam 8. So 8 darab 3, 24. 24 amps, 3 sambung parallel pun boleh lagi 30 amps. So kalau tanya saya lah, belilah 30 amps, senang. Tak fikir banyak. Kalau besar lagi, then baru fikir untuk beli 50 ke, 60 ke atau 100. Okay. And then, pergi. Determine the maximum DC load output current, calculate the maximum power consumption of all DC appliances. Divide this PV system blah 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 voltage to get the maximum DC load and multiply with 1.25. Ini sama jugalah. Kalau amps yang keluar tu, contoh kita pakai resistive load yang dah fixed load contohnya kan 10 amps. Yang ni pun kita kena darab 1.25 which is kita kena cari yang 12.5 amps bigger for the charge controller rated charge controller tu. Tak boleh ambil exactly as it is lah. Nanti tak cukup. Bila tak cukup load tu tahu kan, bila dia maksimum dia akan cut off. Charge controller tu akan, bila exceed dia, confirm lah dia akan cut off. At the end, beli saja je kan. So beli lah 30 amps tadi. Should be okay. Even kita punya rated rumah biasa pun, saya rasa incoming kita dekat mode case circuit breaker MCB tu kan. Biasanya rated kita sekitar 40 amps or 60 amps. So 40 amps ke, ada yang kecil sikit kita 30 amps dan sebagainya. Tu dah tinggi dah tu. Amps tu tinggi sangat tu. Tinggi sangat. Okay. So ini example of the charge controller. Ada tulis lah biasanya maximum voltage yang dia boleh support. Yang ini apa maksud dia? Ada tulis lah. Okay. Yang ini refer pada VMP lah. Ataupun VOC, VMP, VOC boleh tulis lah. VMP pun boleh. So ini adalah input
voltage daripada modul tu. Contoh tadi kita sambung series 2 biji N yang tadi tu. Kita sambung series modul tu. Sambung. So ini dia punya bacaan dalam 32 volt. Okay. 32 volt. So kalau ikut logik ni lepas lah 60 volt ni. Lepas lah. Rating dia lepas lah. Tu maksud dia. So maximum current 10 amps for example. Then operational voltage biasanya dia akan ada dua-dua lah. Dia jarang 12 volt saja. Beli yang charge controller yang boleh support 24 volt. Sebab kita expect kalau kita buat sistem kat reban ke lampu-lampu ke dia tak lebih kan 4 kilowatt hours kan. 4 kilowatt hour tinggi kan. Tapi 1 kilowatt hour kecil sangat. Itu sekitar less than 4 kilowatt hours kan. So if from 1 to 4 ni kan tadi kan SV sistem voltage kita tu 24 volt. That's why biasanya most cases charge controller ada features 12 volt and 34 volt both. Okay. And then please cari MPPT PWM lebih murah. Tak payahlah PWM ni, ambil MPPT saja. Kalau dia tulis charge regulator itu bukan MPPT charge controller, jangan beli. Belinya ada tulis perkataan MPPT charge controller. Okey, beli yang tu. Okey. Pergi. Okey, selesai charge controller. Inverter pula. Inverter. Is an inverter needed? Inverter kita guna untuk apa sebenarnya? AC lah kan? Kita nak AC tu. Contohlah nak tengok TV. Nak tengok TV juga. Dekat hutan pun nak tengok TV juga. Mesti tengok TV rancangan akademik. Contohlah kan, academic something lah. Nak tengok TV juga. TV tu memang plug dia pakai AC. Tapi at the end, tapi asal dia adalah DC. Tapi kan ada transformer dan ada converter dalam tu kan. Sebab power supply kita AC, maka dia akan jadi AC lah. Kalau awak berani potong wire terus direct connect, ganas lah. Ganas lah maksudnya. So you ambil yang 12 volt. Even tengok kat adapter pun kadang-kadang dia tuliskan 12 volt sampai berapa kan. Dia ada rated dia. Okay, dia ada rated dia. That's why we need inverter for the AC. If the grid connected system completely, we need the inverter lah. That's why we need the specific grid inverter yang memang akan synchronize dengan voltage dan the frequency of the grid. Itu memang wajib lah grid connected tu. Grid connected tu memang tujuan ni kita nak melakukan jual beli. Kita nak tolak kita punya generated cogen kita tu kepada TMB, pencawang, masuk dalam pencawang kan. Ada substation masuk pencawang. Kita nak supply kat dia orang, nak tolong dah TMB sebagai generator. Okay, power plant. Okay. TMB tu adalah pembekalan, pembelian. Dia beli daripada kita tadilah. Okay, hakikatnya dia yang jual daripada rakyat, kita beli balik. Contohlah. Tapi yang cerita sekarang, itulah AC tu untuk grid wajib. Tapi untuk stand alone, it's not compulsory. Sebab people are now moving to the DC. DC kan, sebab kita ada DC bulb, kita ada DC standing fan. Dan kita ada juga DC cooling. Lampu semua dah pakai DC. Okay. Device pun kita pakai DC kan. Dekat charge controller tu pun dah ada lubang USB. So kita tak perlu lagi charger adapter tu kan. Kita bersambung dekat charge controller tu memang dia dah ada sekali dah. USB punya kan. Which is 5 volt keluar kan. Dia pakai regulator. Okay. Ni konsep sama tak? Inverter must deliver the maximum AC load that you expect. Total up the power of the AC devices and multiply this with 1.25 juga. Sama kat tadi lah. Kalau kita guna amps tu berapa, kita expectation kita berapa amps tu. Then kita darab dengan 1.25 lah. Untuk inverter punya. Okay. Siap, bukan. Power. Oh sorry. Bukan current. Okay, untuk power. Berapa watt yang kita nak guna tadi tu, so kita darab dengan 1.2. Contoh kita nak perlukan 1 kilowatt, jangan beli 1 kilowatt punya, kita belilah yang 1.25 kilowatt punya rated inverter contoh, ataupun beli besar sikit lah 1.5, 2.0, 3.0 yang boleh withstand apa needs kita tadi kan. Okay. Select desired inverter features, decide the design features, the inverter units. Okay, wave shape ni kita recommendation kalau nak beli inverter, cari yang ada pure sine wave. Ingat keyword ni. Pure sine wave inverter. Biasanya dia mahal sikit.
Dia mahal sikit daripada inverter biasa yang car inverter tu tak payah beli lah. Itu semua efisiensi bapak rendah gila. Beli yang pure sine wave inverter. Kalau nak Google tu, Google ni Okay, let's say ini yang branded lah. Branded kadang ada 90%. Yang branded betul-betul proper, dia ada sampai datasheet lah. Tapi biasa-biasanya saya beli online tu tak ada langsung, dia tak bagi pun datasheet. Dia tulis dekat dalam description situ kan. Betul tidak kita tak tahu kan. So operational voltage tu, ni pun hati-hati inverter ni banyak orang salah beli. Biasanya inverter dia dedicated 12 volt atau 24 volt atau 48 volt. Tapi ada juga yang inverter by channel dia boleh lah. Dia boleh 12 dan 24 volt. Ada yang inverter. Dan ada juga yang 3 ada sekali. Tapi biasanya ni mahal sikit. Tapi kalau yang beli yang 100 lebih sekitar, yang 100 lebih 200 tu, saya rasa dia dedicated. 12 volt, 24, 48. So jangan salah beli. Okay, jangan salah beli Okay, kalau kita pakai 12 volt tu maksudnya memang kita confirm lah design kita sekadar lampu aja, lampu-lampu reban ke, lampu-lampu tepi rumah, saja nak pakai solar kan. Tak nak pakai elektrik. Kita pakai solar je kan direct, bagi jimat dan sebagainya. So sekadar lampu tu confirm lah 1 watt less than 1 kWh is enough, which is 12 volt cukup. Tapi kalau yang agak-agak berani untuk usik load yang lebih tinggi, contoh aircon, portable aircon, dan dia guna inverter tu, dia ada portable aircon yang orang tolak kemari kan. So sebab panas kan. Sebab kalau kita pakai elektrik mungkin mahal dia ada. Padahal rumah aku panas gila. Maksudnya rumah panas gila maksudnya receive lot of sunlight lah during the day. Memang panas betul. So kita bayar elektrik pun lagi tinggi sebab aircon kan dia kompresor dia gerak selagi suhu tak equilibrium tu kan. So kita pakai tinggi. Rasa macam bazir lah. Cabut pula aircon tu, pakai yang external ataupun pakai yang portable, then setup sendiri bateri, setup sendiri modul. Saya rasa 12 volt memang tak cukup. Dia kena minimum 24 volt. Itu awak boleh kira sendiri kan, dah ajar kira tu kan. Nak pakai aircon 1 kWh. Contoh 1 kWh berapa? 747 watt adalah 1 kWh lah. 747 watt adalah 1 horsepower punya aircon. Biasa portable aircon tu 1 horsepower. So 747. Nak pakai 3 jam. Nak pakai 3 jam, 7,5 dah 3 jam, 7,5, 1,5, 3,000 watt hour. You need the 3 kilowatt hours untuk aircon saja. Untuk aircon saja. Punya power kan, pakai banyak. And then macam tadi lah, kita pakai 3 kilowatt kan. Kita perlukan 3 kilowatt, lepas tu kalau tadi sistem kita 745 kan, 747 watt. Sebab 1 horsepower. So janganlah ambil yang rated 1 kilowatt inverter. Ambil lah 2 kilowatt inverter yang lebih besar. Okay. Tadi kita dah 1.25 kan, konsep macam tu. Dan kita boleh set up aircon sendiri. Saya ada memang intent untuk buat macam tu. Tapi itulah bila fikir-fikir modal bateri tu. Bateri tu yang modal sikit tu. Kalau modul sekarang dah murah. Bateri tu yang agak costly. Okay. Sorry, mencong. Okay, so minimum nominal power rating tu, satu power demand. Ini power rating kan, power demand, and then dia bagi dengan inverter efficiency lah. Dia biasanya boleh kalau yang branded boleh dapat lah berapa efficiency dia. So instead of 200 watt, salah lah. Kita tak boleh consider langsung 200 watt tu, kita mesti bagi MTGC. Kalau nak selamat yang saya kan, bagi 0.5 tu bagi 0.5 tu Ini akan jadi 400. Ini lebih selamat. Okay. Lebih selamat. Okay. Any question? Any question? Kita dah berada di penghujung chapter standalone system. Nak ada soalan? Ya. Kalau inverter tiket kan, total power demand kiranya direct dia punya load lah, ke macam mana? Okey, kalau yang tadi mula-mula kita kira tu kan, kita dah kira berapa watt hour semua tu kan. Betul? Betul. Dia macam total watt tu darab 1.25, tapi yang kita kira yang kilowatt hour tu itu lain tau. Itu sebab kita nak decide PV module size berapa, bateri size berapa. Tapi untuk device inverter kita nak guna yang mana tu,
total watt yang kita akan run tu berapa? Total watt. Bukan total watt dalam sejam lah kan. Kita nak guna instantaneous tu berapa watt darab dengan 1.25. Faham tak? Kau tak faham? Contoh, Okay. dia bukan yang kilowatt hour tadi kita kira sebab kita consider kita pakai 2 jam, 3 jam kan, betul tak? Betul. 2 jam, 3 jam. Tapi inverter ni dia setiap masa tu. Setiap masa tu 1 kilowatt maksudnya dalam 1 jam dia boleh produce 1 kilowatt hour sajalah. Macam tu, konsep dia macam tu. Maksudnya kalau kita nak guna total contoh tadi, 1 horsepower aircon tu 747 watt. Kau nak guna 2 biji yang kau run secara parallel, serentak. So dia akan jadi sekitar 1500 watt, betul tak? 1500 watt. Okey, 1500 watt tu darab dengan 1.25. Maksudnya itu. Sebab kita guna serentak tu berapa? Tapi kalau kau campur lah lampu apa semua kan, serentak-serentak kan. Tapi yang tadi kira watt hour tadi ingat kita nak kira untuk dia ada modul boleh charge bateri tu cukup untuk tampung kita punya capacity demand kita tu. Tapi inverter tu cerita lain, inverter bukan generate energy pun. Inverter tu just rated je, dia benarkan berapa banyak kita guna je. Kalau salah beli inverter, tukar je lah inverter yang besar sikit. Tapi yang bateri ni kan dia main cost banyak sangat kan. Sizing tu kena betul. Tu maksud dia. Boleh? Boleh kan? Siapa tadi tanya ni? Nombor tu tahu. Ya saya sir. Okey. Thank you sir. Right. Okey. Sambil-sambil tu bertanya soalan. Sekarang mana kita cuba sambung-sambung. Sambung-sambung. Sebab kita tak ada depan mata kan. Kalau buat physical tu kita ada lab standalone. Kita memang ada lab standalone pun. Sambung sendiri wire. Kita ada device ni depan mata kita, ada components. Dan kalau grid connected tu kita just buat testing lah. Nak tengok check opposite voltage tu atas dan bawah. Nak tengok kabel voltage drop tu berapa banyak. Itu kalau kita buat physical lab lah. Sebab dah lama kita berdemonstratif di tempat kediaman masing-masing. Dan semua ni jadi simulation. Walaupun roh dia tu makin kurang. Saya cuba hidupkan jugalah. Dengan contoh ini. Ini adalah example of standalone PV system. So cuba awak bayangkan yang kita ada PV module. Kan? Depan mata kita ada PV module, ada charge controller, ada DC load. Ini LED lah LED. Boleh dibeli di Shopee. Contoh harga 12 volt, 12 watt. RM17 kot. Itu lebih murah. RM17 sebiji contoh. Okay. Charge controller 30 amps RM100. PV module 100 watt. Mungkin sekitar sekarang dah jadi 100 lebih pun boleh jumpa. 180 pun boleh jumpa sekarang. Okay. Apa perlu buat ni? Sekarang saya cuba nak sambung lah. Sambung kan. Kita buat connection lah. Okay. Macam saya cakap sebelum ni. Basically charge controller dia ada 6 lubang. Ada 6 lubang kan. Okay, dia ada 6 biji lubang kat sini. Biasanya sequence dia plus minus, plus minus, plus minus. Biasanya gitulah. Sequence dia plus minus, plus minus, plus minus. Dan the left side tu biasanya kat sini pun kita tengok. Kan? Kalau nampak lah. Ini adalah PV array. Okay, PV array. Maksudnya sambunglah PV array. Plus. Yang ni negatif. Okay. So yang dekat PV module tu biasanya dia ada wire kan. Saya cakap ada wire. Dia bagi biasanya 1 meter ke tak sampai 1 meter. Dalam 0.5 meter kot. Ataupun 0.5 sampai 1.0 meter lah. Kabel plus dan minus tu dia bagi kali hitam tu. Memang solar kabel standard. Lepas tu ujung dia tu memang adanya MCC4 connector. Tak salah saya. Kau google je nanti. Untuk solar punya connector. Rasanya MCC4 kat nama dia. Dia ada connector dia. Okay. Dia akan bagi plus dan minus. Walaupun dua-dua kali hitam. Tapi biasanya dia letak tape. Dekat situ dia letaklah tape. Tape putih kot. Dia plus dan minus. Ini kau tak nampak ke tak tahu. Okay. Ini yang maksudnya ini yang kita sambung macam ni lah. Charge controller. Kita sambung sini dulu. PV module sambung pada charge controller. Okay. Lepas tu boleh sambung load terus ataupun terus sambung bateri boleh. Cuma jagalah takut spark. Takut di kadang-kadang dia ada spark. Sepatutnya, okay. Yang ni biasanya orang letak fuse. Okay. Macam mana fuse? Nampak macam ni ke fuse? Ataupun
fuse lah. Kita tak letak MCCB, kita letak fuse. Kita letak MCB, kita letak fuse. Okay. Lepas tu, yang ni part tengah ni ada gambar ni, ini untuk bateri lah. Okay, bateri. Ni plus akan sambung pada plus. Okay. Bila sambung ni spark. Tak. Plus dan minus ni dekat sini letaklah. Ini sebelum lah sebelum. Maksudnya kau sambung dekat DC MCB. Okay, ni macam mana rupa dia tak ingat dah. Macam ni tak ingat logo dia. Ini kira DC MCB. Okay, MCB. DC punya Tapi kalau kau nak pakai AC, kalau dah tak cukup bajet, sebab DC ni tak ada jual kat kedai hardware. It is not sold in hardware shop. Susah nak dapat. Kena beli online. AC yang berlambak yang wiring kat rumah kan. Wiring kat rumah tu pakai AC ni standard. AC pun boleh lah. Tapi tak trip. AC ni dia tak trip lah. Untuk DC ni signal. Sebab tu kita kena beli DC MCB. Tapi dia boleh function sebagai switch lah. At least kita off, sambung, tak adalah spark. Okay, bila nak guna baru kita on. Boleh jugalah AC tu. Untuk temporary. Okay. So basically kita kena beli DC MCB ni lah. Okay. Lepas tu, ni negatif. Sambunglah negatif bateri sini kan. Okay. Saya difahamkan sebelum ni, selama ini kita letak dua-dua tau. Kalau ada fuse dekat plus, kita letak kat minus juga. Kalau ada MCB dekat plus, kita letak juga kat minus. Sebelum ni. Tapi saya difahamkan oleh Dr. Syawal, sebab dia bawa pergi kan. So dia punya standard tu dia pakai 2018. Tapi dia bawa pergi tahun lepas kot. Tahun lepas yang dia pergi, dia dapat GCPV certificate tu. Dia kata positif je dah cukup. Tak perlu kat negatif pun tak apa. Tapi secara logiknya saya dah memang selama saya buat pun saya letak kat positif je. Saya suruh budak saya start positif kan. Dia dia boleh cut lah yang power punya plus punya kabel tu kan. Dia dah cukup lah sebenarnya plus tu. Tapi safety memang dua-dua. Tapi saya fahamkan sekarang ni kalau ada satu boleh cukup lah. Maksudnya lepas requirement lah. Okay. Okay, tu next. Okay, what's next? Okay, what's next? Ada beberapa solution. Next adalah load. Okay, load. Okay. Ini ada DC load. Betul? So, DC load ni kita perlukan inverter tak? Tak perlu. Inverter ni diperlukan sebab kita nak sambung pada AC load ni. So, ni tak nampak ke depan ni? Tak ada ke? Ada. Tapi ni bukan Malaysian. So, ini sebenarnya plug lah. Tapi ni plug besi Jepun juga, saya tahu lah. Sebab dia dua kan. Kalau Malaysia punya, betul macam ni lah soket kan. Inilah, ikutlah load kau ni. Kalau ada 2 biji lah. Kan. Ini kau sambung lah kat sini. Plug kan, plug rumah kau tu. Plug appliance kau tu. TV tu kan. Sambung sini. Okay. Ini akan masuk sini. Okay, ini tak ada dia buat parallel dan sebagainya. Okay. Yang ni ada plus minus kat belakang ni So ini AC side. Yang ni DC side. Tapi kita hold sekejap. So kita fokus kat DC. Sebabkan DC, jadi DC ni kita bersambung direct lah kat sini sebab dia memang produce 12 volt. Ini biasanya memang 12 volt tadi lah. Okay. So ini nak sambung macam mana? Kau sambunglah parallel. Okay. Parallel. Boleh. Then step satu ni kau letaklah MCB ataupun switch. Ikutlah. MCB ke switch ke ikutlah awak MOSFET ke. Siapa yang guna siapa yang ada integrate sikit dengan Arduino, so boleh letak MOSFET sini. Sekejap. MOSFET kat negatif. Tak apa. Maksudnya kita boleh letak transistor MOSFET tu. Kalau kita main PWM punya signal daripada Arduino, awak nak control switching tu guna Arduino awak ataupun awak ada condition yang awak nak create dan sebagainya, so boleh integrate kat sini lah. Boleh hack sini. Tapi untuk 4 biji ni jangan lupa kita sambung parallel ini kita sambung parallel. Ini pun kita sambung parallel. Plus ni. Plus. Negatif pun kita parallelkan dia. Negatif. Macam wiring biasa. Negatif. Tapi make sure lah step satu tu ada dia punya switch. Supaya kita boleh buka lah. Itu ikut awak punya nantilah wiring. Kat sini Mac. Power kot Mac. Mac driver power kot. Biasa buat wiring kan. Kacang lah bagi dia ni kan.
Tak power sangat. Tak apa Ya tak apa. Dengan projek macam Hangat petang-petang petang-petang buat wiring je, malam main bola. Okey. Okey, ada satu lagi. Inverter dengan bateri, sebab kita nak guna AC. So inverter dengan bateri. Dia ada dua solution yang kita boleh pakai. Solution pertama, plus ni terus sambung sini, negatif terus sambung sini. Okay, solution pertama. Terus, maksudnya terus lah. Dia akan terus off dan sebagainya lah. Okay. So dia akan bergantung kepada, ini boleh letak breaker jugalah kalau nak, boleh letak. Tak letak pun tak apa, boleh letak pun tak apa. Boleh. Ada satu solution ni, ada yang cara orang buat, disambung direct. Terus ke bateri. Terus. Tapi, dia ada switch tengah ni. Adalah switch dia. Cara yang kedua ni agak risiko. Tapi ada kelebihan dia. Cara pertama ni, ingat bila bateri tu terlalu rendah kan, kita memang, ni ada safety lah, ni tu kan ada safety, kita boleh set berapa cut off. Minimum voltage. Contoh bateri tu bila dia achieve 10.5 volt, kita akan auto off. Ini yang mahal bukan mahal lah, yang ada boleh programmable. Boleh setting, boleh tekan-tekan kan. So 10.5 volt dia akan off. Maksudnya automatically discharging bateri ni akan off lah. Dia akan auto off. So dia akan stop, lampu semua akan tutup. Lampu inverter semua tutup. So certain orang benda tu kadang annoying sebab dia pakai ni mungkin dia mengganggu. Kadang-kadang kalau charge controller ni rosak, dia akan off sendiri dan sebagainya. Macam itulah, tersalah tekan, dia off sendiri. Kadang-kadang padahal kita tengah guna continuous load, kita tak nak dia stop-stop, sebab tu orang sambung straight. Sambung straight tu, risiko dia, bateri low memang low habis. Dia memang tarik discharge lah. Tapi memang risiko tinggi lah tu. Tapi kadang orang pakai tu sebab biasanya dia pakai safety kat sini lah. Adalah kod switching lain kan. Tapi yang ni yang isu tadi tu lah, kalau dia tersilap tekan kan, off apa benda kan, kadang dia ada manual override. Kita boleh off, manual. Tertutup sekali inverter. Time tu tengah on aircon contohnya kan. Dia dulu rosak dia kan. Sebab tu kan orang sambung direct. Itulah. Ini akan sambung dua-dua maksudnya. Weather salah satu lah. Yang ni boleh, yang ni boleh. Tapi yang ni kena wajib lah, kena ada switching lain lah. Fuse ke MCB lain. Any question? Bolehlah kalau ada keberanian, belilah modul charge controller ni sementara duduk rumah kan. Kalau ada keberanian dan modal. Kalau siapa nak try lah. At least ada ni lah. Okay. Ada breaker ni kena ada. Ingat sambung breaker dulu Jangan sambung direct bateri kepada charge controller ni. Jangan terus sambung. Kadang-kadang spark keluar. Okay. Sebab kadang kita dah sambung load dulu. Lepas tu kita sambung bateri, kadang-kadang dia ada spark lah. Mungkin dalam badan saya selalu ada spark. Orang lain tak ada. Saya tak tahu kenapa saya ada je spark tu. Mungkin badan saya banyak charge kot. Jadi dia jadi conducting kan. Jadi cara dia potong wire, sambung kat MCB 1. Lepas tu off, sambung lagi situ. Lepas tu memang tak ada isu langsung lah. Dia bateri itulah yang problem tu. Lepas tu sambung kat PV module tu. PV module tu pun kita letak juga plus tu supaya current tak flowing kan. Takut by the time kita sambung dia flowing kan. Kot-kot lah berlaku kejadian tidak diingini. Kalau tak dapat di CMCB ni, ambil dia kedah aware. Kedah aware, tapi tujuan kedah aware ni mungkin dia takkan trip lah. Kalau apa-apa jadi dia tak trip lah. Okay. Oh lupa, satu lagi. SPD. SPD kena letak agak sebenarnya SPD. SPD ni dia ada tiga lubang tu kan. Plus minus, plus ground, negative ground. Ni sambung kat sini ni SPD tu kan. Ground ni memang kita tak ada ground, tapi wire ground ni tebuk je dekat aluminium tu. Ambil lah kali hijau kan. Kalau ikut rated saya cakap sebelum ni 10 kan. Tapi saya rasa setakat rumah kau tiba je 4 ke kan. 4 pun besar kan. Apa kabel ni ada 2.5 ke. Sebenarnya patut 10 kan. Rated dia 10. Yang ni terus sambung kat sini lah. Okay. Lepas tu yang ni make sure it is grounded lah. Copper rod tu. Saya rasa boleh juga kot sambung kat grounding. Biasanya orang buat separate lah. Dia tak sambung pada grounding yang terminal kita punya wiring AC tu. Kan? Dia tak sambung grounding tu, dia buat lain. Dia tanam lain.
Apalah kalau detail boleh tanya Mac tahu. Mac detail lagi kot. SPD tu. Okay. SPD ni untuk yang search protected device. Kalau lightning So lightning protection tu pakai SPD lah. Okay. Ini pun rasanya dekat kedai hardware jual tak jual. Ini memang kena beli online lah. Tapi ini minimum saya cakap AC ni at least ada breaker lah. Ataupun worst case lah Worst case kalau nak try agak yang kecil-kecil So you ada breaker, you ada battery charge controller ni kena ada. Sebab ni akan control bateri awak tu overcharge atau over discharge kan. Lepas tu ada load, DC load kita, lampu kan, biasa kan nak pasal lampu-lampu. Sekarang kan musim raya kan, pakai pelita tu old school kan. Orang pakai LED kan. Kadang ada standard, kita up sikit lah. Lampu LED tu kita sambung terus direct dengan sistem kita. Baru nampak macam elektrik sikit kan. Macam tu. Okay. So inilah konsep dia. Ini question. Saya nak masuk hybrid. Hybrid sekejap sangat, sikit je. Sikit sangat. Boleh tak? Any other question? Any questions? Standalone ni lebih kepada hobi kot, hobi nak pasang kat rumah, nak try dan sebagainya lah. Kita tak komersialkan standalone ni, biasa kita nak guna untuk diri sendiri dan rumah kita sendiri lah. Tapi grid connected tu for those who aim kerja dalam company solar, memang fokus kat bahagian tu lah. Assignment tu buat betul-betul lah, fahamkan betul-betul assignment tu. Okay, alright, any question? Macam mana lagi dengan itu sir? Grounding tu selain daripada tanam rod, apa lagi yang kita boleh buat? Apa yang saya faham, kalau standalone, kalau kita buat yang PV kan, kita tanam copper rod lain ke awak macam ni? Ke awak sekali ikan je? Ke tak pernah buat? Sebab yang saya dah buat dia dekat rumah terapung tu yang atas dekat tasik tu. Okay. So macam tak ada grounding je lah. Memang tak tipu dia, memang tak ada grounding pun. Sepatutnya kalau ikut spek memang kena ada grounding. Tapi tak tahulah tu kalau ikut logiknya yang tu memang tak ada grounding. Saya tak nak sebut benda tu. Tapi sebenarnya kalau ikut proper installation, solar farm semua, memang kita kena tebuk lah. Kita tebuk skru dekat modul tu kan. Tebuk je, letak wire grounding tu. Dan kita sepatutnya tanda grounding tu kepada copper rod yang baru dalaman. Tapi ada juga yang saya fahamkan, ada juga orang sambung terus dekat AC. Tapi saya tak boleh kot dalam DB tu, saya tak boleh. Sebab itu untuk yang grid ni, dia kacau grid. Jadi memang totally orang buat separate. Ataupun kadang-kadang orang tak letak pun ground. Ataupun orang tarik juga kali hijau tu, dia sumbat dalam tanah je kot. Copper rod tu kan, mahal tak copper rod tu? Installation tu kena, bukan sembarangan kan, kena buat kan. Then itulah grounding tu kita pakai SPD tu biasanya sebab grounding tadi lah. Sama. Sebab kadang-kadang kilat memang boleh, kalau dekat solar farm dia commonly kilat tu dia boleh menyambar pada PV modul kan. Dia akan menyambar pada PV modul tu. Walaupun dia ada lightning arrestor, dia letak mana-mana kan dekat cerucuk tertajam tu, walaupun ada tapi ada still juga. Kita tak tahu kan pasal Allah dia akan terserang kan. Terserang, so dia akan attack pada PV modul tu. Kalau tak ada grounding tu memang totally akan merosakkan PV modul tu. Even ada grounding pun jalan juga PV modul tu. Sebab memang dia datang attack kan, terus crack. Macam tu lah. Boleh lah pasang kat rumah ni. Duit lebihan wiring tu ada kan, buat modal. Any other question? Tak ada. Thank you sir. Okay. Krijah, you have question? Tak ada, sir. Tak ada kan? Faham semua Ke dah start beli dah dekat Shopee? Tak siapa lah? Siapa? Muaz. Any question Muaz? No. Oh, no question lah. Okay. Kita tengok seorang lagi lah. Azril. Tak ada sir. Tak ada. Dia tak ada saja. Maybe sekarang tak ada, sir. Mungkin masa buat exercise tu ada. Okey, gitu. Oh, baik. Okey. Saya sambung sikit cerita yang terakhir. Hybrid. Tapi sekejap je, serius. Sekejap je. Sekarang dah 3:30 kan? Sekejap. Saya buat ada meeting sebenarnya. Okay,
kita terus masuk pada basic concept of hybrid system secara cepat. Introduction hybrid system, hybrid system advantage and disadvantage, basic configuration, component dan sebagainya. Okay. Apa maksud hybrid? Incorporate several electricity generating components. 2 point dia. Okay. Basically dia utilize renewable energy sources like wind, photovoltaic, hydropower, wave, biomass dan sebagainya. Tapi furthermore fossil power plant like diesel generator tu, gas turbine, fuel cell also dia akan masuk. Maksudnya hybrid ni usually supply island network that are not connected to an integrated grid covering countries. Okay, ni penting ni. Or even kalau tidak represent small grid with a limited ni, small grid ataupun dia ada term lain dipanggil microgrid. Okay. Hybrid system ni dia akan pergi full standalone. Faham? Completely standalone. So bila completely standalone, kita tak boleh rely 100% on the PV. Sebab datang ribut dan hujan yang lebat. Yang bateri kita tadi kita kan jimat. Kita buat 2 hari kan. Sebab kalau kita beli 7 hari, banyak modal keluar. Kita pakai 2 hari je. Lepas tu hujan sampai 3-4 hari kan. Terutama kawasan Pantai Timur kan. UMP khususnya. Hujung tahun. Dengan awal tahun tu hujan lebat benar kan. Hujan memang banyak kan. Jadi basically memang sunlight tu are blocked. Sunlight tu is blocked by the clouds. The majority of the cloud for the whole day. When the clouds is covering the whole earth kan. The pekan, everything. Pahang, Pantai Timur. So tak ada sunlight yang boleh penetrate ke PV modul dan PV modul tak dapat nak generate energy. So kalau kita rely 100% ni on PV modul, we are going to be dead. Kita akan mati. Kita akan kegelapan. Kita akan kemurungan dan masing-masing akan berbalasan sendiri kan. Jadi hybrid ini diwujudkan supaya kita rely lagi untuk sistem yang lain. Contoh orang letak wind. Ada filosofi. You can get more during, you can get maximum PV generated during the day. But you can get maximum wind generated during at night. Ada filosofi macam tu lah. Tak tahulah mitos ke tidak. Katanya malam tu lebih berangin daripada siang hari. Jadi siang hari kita pakai PV, malam kita pakai wind. Dan wajib kita kena ada battery banks. We need to have the battery banks to store both generated energy from both renewable energy. Kan? Okay. Let's say worst case. Malam pun tak berangin. Siang hari tak berangin. Walaupun hujan, tapi hujan sajalah. Hujan tak ada angin sangat kan. Ataupun hujan, angin tu inconsistent dan sebagainya. It's difficult for us to benefit wind energy. That's why it comes the last resort of the solution. Apa dia? Ya, diesel generator ataupun genset. Skala kecil. Kalau level-level kampung-kampung kecil 4 kVA or 6 kVA, ini memang scale saya rasa 1 kilowatt ke 2 kilowatt dia pakai 4 to 6 kVA. Yang ni memang last call lah, resort kita pakai diesel lah. Pergi pikul, pergi stesen minyak, beli diesel, tuang. Ini pakai diesel lah, diesel. Bukan minyak tanah Dia pakai diesel. So ini hybrid tu memang dia macam tu. Sebab dia memang biasanya island, setup island. Sebab kalau kita nak buat physical punya connection, transmission system, it's not relevant. Macam mana kau nak cross laut? Jadi at the end, dia orang akan set up microgrid sendirinya, ada battery banks yang besar. But we cannot rely 100% on the PV. We must also rely on the wind dan juga ada backup daripada diesel based generator tadi tu. Genset tadi lah. Tu dia hybrid. Okay. So, macam tadi, 2 or more types of generation sources are combined to produce electricity. Most common generation sources for hybrid power system are photovoltaic, wind turbines and diesel generator as backup. Bila dua-dua tu dah out, dan kita comes with the diesel generator. Ini memang jenis yang orang yang kalau kat US dia RV kan, dia ada tim-tim RV kan, dia orang yang asyik dah kerja dah lama sangat kan, lepas tu dia berhenti kerja, dia buat dia punya RV, dia modify dia punya van ataupun dia beli bus, beli bus dan dia modify, dia letak apa macam aircon lah, kipas lah, katil lah, pasal dia modify kan. Memang dia orang pergi tak kembali kan, dia memang travel, habiskan duit saving kan, jalan semua, then dia set up premium modul atas sendiri. Lepas tu last sekali dia ada juga backup
genset, generator tu, last call. Bateri kadang bila tak ada cahaya dia takkan generate kan. So that's why last call mesti ada diesel generator as backup lah. Okay, apa kelebihan, advantage hybrid power system? Reduce fuel consumption. Okay, ialah kita tak rely 100% on the oil based generator ataupun coal fired generator. Kita pakai PV kan, pakai PV, wind, so confirm lah reduce fuel consumption. Lower life cycle cost, okay, compared to standalone PV system and diesel only power system. So sebab kita mix kan, kita hybrid kan, jadi standalone tu PV tu pun boleh tahan lebih lama sebab kita tak fully, wind tu pun tak sepanjang masa guna. Macam itulah. Increase reliability because when the two independent power system provide redundancy and possibly greater overall reliability, so lebih reliable lah. Tak ada PV, tak ada cahaya, kita ada backup wind. Tak ada wind, next masuk adalah diesel tu lah. So design flexibility, design depends on the load mix between engine generator. Ni design ni ikut flexibility masing-masing. Okay. And maybe can be the most economic option. Fuel expensive and the source RE is good. Tapi ni subjektif lah. Lepas tu reduce environmental impact. Sebab kita tak 100% rely on the kan carbon monoxide based punya generator kan. Kita kan go for the renewable energy. So disadvantage dia inilah. Ni yang sebaliknya. Mungkin orang tak perasan kot. Additional investment cost. Confirm lah. Kena ada modal beli PV module, kena beli bateri, kena beli wind turbine, kena beli pula tu genset kecil kan, generator kecil. Banyaklah modal sebenarnya. Ini yang kita tak highlight sangat lah, kita highlight advantage. Limited experience ni, ni biasalah. Ini itulah. Limited experience of customers, supply utilities, tapi itulah benda ni saya rasa dia boleh learn. Dia akan rosak, mula-mula dia akan silap, salah beli inverter, salah beli bateri. Itulah limited experience of customers tu. Dia nak try sendiri kan. Dah belajar benda YouTube, nak macam mana lah. Kan? Expert pun tak ada. Minta tolong kontraktor pun, kontraktor kampung lah. Kau tahu benda tak? Contoh lah. Jadi dia banyak try and error. Kat situ lah dia limited experience. Okay, sistem generally more kompleks lah. Betul lah kompleks sebabnya mungkin penggunaan bila kita hybrid ni, awak tak boleh guna yang standard charge controller dan juga inverter yang biasa. Dia ada yang hybrid. Kalau Google, boleh Google kat Shopee atau Lazada, hybrid inverter. Okay, hybrid inverter ni ada boleh masuk wind, boleh masuk solar, boleh masuk generator tadi. Dia ada connection siap. Charge controller pun inverter complete set dalam tu. Semua ada. Apa yang kau nak? Semua ada kat tu. Tapi dia mahal sikit cost dia lah. Dia kata more complex lah. Bukanlah sama wire satu, tapi itulah mungkin kalau kita nak main dengan Arduino ke, kita nak control sendiri, kita ada condition kita saja nak main-main buat smart system kan, home energy management system, dia jadi kompleks sikit lah. So life cycle economic analysis required based on detailed system simulation. Ni life system economic analysis ni banyaklah cost kan, sebab dia kena consider kat tu yang pakai diesel tu, berapa kali pakai, berapa kali nak kena maintenance, bateri berapa kali nak tukar, bila nak tukar bateri tu, sebagainya. Okay, basic configuration. Dah 339. Okay. Dia journey to accepted hybrid power system. Okay. System based mainly on diesel generators with renewable energy used for reducing fuel consumption, atau sistem relying on the renewable energy source with a diesel use as backup. Saya rasa mostly siapa yang nak pergi off grid, yang ni lah kot. Ni solution dia ambil lah. Ni jarang. Ni tak jadikan diesel itu sebagai main. Buat apa kan? Maksudnya kita kena keluar duit banyak lagi lah untuk top up diesel tu. Biasanya orang akan base PV lah. PV mana kalau atas van RV memang PV paling senang lah. Install atas tu je, cuma nak tebuk lubang tu tak tebuk lubang dia awak punya bumbung kan. So basically backup tu baru orang masuk generator. Macam itulah. Okay, ini content components of hybrid power system. Macam ni lah lebih kurang Okay, lupa nak cakap. Wind charge controller dengan solar charge controller lain Dia ada perkataan yang macam nakal sikit nama dia. PV charge controller kita panggil Sunny Boy. Sunny Boy. Yang ni saya rasa dia panggil Wind Boy. Windy Boy ke Wind Boy? Ya ke? Tapi ni Sunny Boy lah. Sunny Boy tu maksudnya charge controller untuk PV. Yang Windy Boy pasti
itu adalah untuk Win punya controller lah sebab dia line-line. Okay, line-line. Then at the end output dia akan keluar DC. Okay. Then dia akan store ni change controller. Tapi ini bukan sesenangnya awak tengok bukan main sambung parallel macam tu Dia adalah switching dan adalah mungkin diode yang digunakan dan adalah ada punya mekanisme dia. Bukan sesenang macam tu. Tapi daripada sini memang satu solid je lah. Ni ada inverter saja dan you can guna untuk you punya AC appliances. Okay. So ni example hybrid system can be organized as pure DC system. Dia banyak lah. Hybrid ni boleh pure DC, mix DC AC, or also pure AC system. Tapi secara jujurnya saya rasa it's a waste lah kalau awak guna pure AC system ni. Sebabnya lebih baik mix. Kita boleh keluarkan DC bulb. Lampu-lampu semua kita pakai DC. Lepas tu sekarang ada yang DC cooling. Tapi walaupun tak establish lagi, DC fan. Stand fan awak, even yang awak punya floor fan tu, table fan table fan pun sekarang dah ada yang DC. So kita cuba DC lampu, benda-benda yang remeh-remeh tapi guna lama, DC lampu semua tu kan. DC lampu, lampu, kipas, even kalau ada portable aircon yang DC cooling punya kan. DC type punya aircon pun ada. So kita pakailah tu sebolehnya. Lepas tu yang AC tu kita tinggal lah untuk mesin basuh, contohnya nak pakai mesin basuh. Ada orang pakai mesin basuh, washing machine. Dia ada pakai IH. Pakai IH juga, padahal boleh pakai gas. Gas bahaya kan, so pakai IH pula. Kan makan kuat, dia pakai AC. Dan kadang dia menggunakan fridge. Fridge tu lah yang tak elak tau. Fridge tu kita nak simpan dengan barang mentah kan. Kalau pergi RV tu lah, so that one memang totally reserved to that. So that kalau boleh keluarkan lampu, kipas, kalau aircon boleh set up, dia kena design sikit lah. Keluarkan AC lebih jimat lah sebab dia direct. Tak lalu inverter. Inverter dia ada inverter efficiency kan. Kat situ dah loss juga. Ada loss dia berapa. Okay. So ni contoh lah. Nampak ni. Windy Boy. Nama dia Windy Boy. Yang ni Sunny Boy. Di sini Sunny Boy. Lepas tu ni integrate dengan battery. Lepas tu ni ada DC generator. Okay. Kalau yang saya dekat hybrid inverter tu kan ada sebiji kat sini. Dia sambung semua. Load semua kan. Sambung semua. So ini ada DC dan ni ada fridge dan juga apa nama tu? Washing machine. Habis dah kot.